Bismillah, bismillah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Cubaan suara. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sedang penonton yang ada bersama saya sekarang, boleh tolong bantu saya komen sedikit. Alhamdulillah. Macam mana Ustaz Muhammad Iqbal? Suara sampai? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jelas. Terima kasih kepada Tuan Haji Saiful. Okay, InsyaAllah kita mulakan kuliah kita insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Pertamanya, marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana di malam yang penuh barakah ini Allah Subhanahu wa taala limpahkan sebahagian daripada keberkatannya kepada kita untuk kita dapat hadir dalam majlis ilmu, dan ini merupakan satu keberkatan yang sangat agung, yang sangat besar, iaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di kalangan orang-orang yang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang kita baca pada hari ini, seperti mana soalan Tuan Muhammad Iqbal, kitab kita adalah kitab Makanatus Sunnah An-Nabawiyah, kedudukan Sunnah An-Nabawiyah, karangan Dr. Umar bin Muslih Al-Husaini hafizahullah. Dan kitab ini adalah kitab yang kita bincangkan hampir setahun yang lalu, dan kita sudah berada dalam bab-bab akhir dalam kitab ini. Kita dah sampai pada bab yang keempat, atau kita faslur rabi', iaitu bab keempat, menolak hujah golongan yang tidak menerima sunnah sebagai hujah. Menolak hujah golongan yang tidak menerima sunnah Nabi SAW sebagai hujah dalam agama, iaitu golongan anti hadis dan pecahan-pecahan daripada kumpulan ini. Kitab ini nota yang tuan-tuan kalau rujuk, nota yang sama seperti minggu lepas, seperti yang disediakan oleh admin kita. Mereka sediakan nota sama seperti nota minggu lepas, dan dah 3 minggu kita pakai nota sama, atau 4 minggu. Masih lagi tak berubah, berkaitan dengan tajuk menolak hujah golongan yang tidak menerima sunnah Nabi SAW sebagai dalil ataupun hujah. Syekh pada peringkat awalnya telah memperkenalkan kepada kita tentang erti dalil. Erti dalil, kita perlu kenal dalil. Saya ulang sekali lagi, dalil di sisi ahli sunnah wal jamaah ada 2 jenis. Pertama, dalil yang asas, dalil yang maksum, iaitu Alkitab, As-Sunnah dan Ijma'. 3 dalil yang maksum, iaitu dalil asas. Maksum artinya kalau dalil ini sabit, maksudnya memang dalil ini sahih, maka apa yang terkandung dalam dalil tersebut tidak akan mengandungi kesalahan, iaitu Alkitab, ayat Quran, was-Sunnah, hadis-hadis yang sahih, yang sabit, wal ijma' dan juga ijma'. 3 dalil ini dinamakan sebagai masadir ra'isiyah, sumber-sumber asli dalam pengambilan agama. Dan jenis dalil yang kedua, sumber kedua dalam mengambil dalil adalah dalil-dalil sampingan, atau dalil-dalil bantuan, atau dalil-dalil sekunder.
iaitu dua perkara. Pertama akal, yang kedua fitrah. Jadi ahli sunnah wal jamaah menerima akal sebagai dalil. Ahli sunnah wal jamaah menerima fitrah yang sempurna, fitrah yang sejahtera sebagai dalil. Namun dalil akal dan dalil fitrah perlu dibimbing oleh dalil Al-Quran dan Sunnah Ijma'. Iaitu dalil, kita boleh mengetahui kebenaran melalui akal. Namun akal tersebut, apa yang diputuskan oleh akal, tidak dapat menolak apa yang telah ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Fungsi akal adalah mencari dalil untuk membenarkan sesuatu yang telah wujud dalam Al-Quran dan Sunnah. Atau fungsi akal mengetahui suatu kebenaran, kemudian kebenaran tersebut diakur oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu juga fitrah yang sempurna. Kemudian Syekh menerangkan kepada kita tentang manhaj ahli sunnah wal jamaah dalam beristidlal, dalam pendalilan, dalam menggunakan dalil. Tadi kita dah tahu bahawa dalil ada 5 dalil. 3 dalil asas dan 2 dalil bantuan. Jadi macam mana cara ahli sunnah wal jamaah menggunakan dalil-dalil ini? Ataupun bagaimanakah cara ahli sunnah wal jamaah berinteraksi dengan dalil-dalil ini? Pertama, ahli sunnah wal jamaah sangat mengagungkan nas-nas syarak, iaitu sesuatu yang sabit daripada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka agungkan? Mereka serahkan, mereka menyerah, mereka terima dan taat dengan segala yang terkandung dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu manhaj pertama. Manhaj kedua, bagaimana cara mereka memahami Al-Quran dan sunnah? Cara mereka faham adalah sama seperti apa yang telah diberitakan atau disampaikan oleh salafus salih, oleh salaful ummah, di kalangan sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, dan sudah pastinya yang paling awal sekali adalah sahabat. Jikalau ayat Quran datang, kemudian ayat Quran itu disyarahkan oleh hadis Nabi SAW, kemudian apa yang Nabi syarahkan itu ditegaskan lagi oleh sahabat-sahabat Nabi SAW, dan mereka tidak berbeza pandangan dalam perkara tersebut, artinya berlakunya ijma', maka ahli sunnah wal jamaah akan beriltizam, iaitu melazimi. Mereka takkan keluar daripada apa yang telah diijma'kan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini manhaj yang kedua. Manhaj ketiga, manhaj ahli sunnah wal jamaah ketika berinteraksi dengan dalil, sesungguhnya ahli sunnah wal jamaah mereka mendahulukan dalil-dalil syarak berbanding apa yang difahami oleh akal mereka. Kaedah ini diletakkan sebagai kaedah, sebagai suatu kaedah untuk keadaan-keadaan tertentu apabila ada seseorang memahami sesuatu ataupun logik pada suatu ketika. Kadang-kadang logik seseorang itu merasakan bahawa apa yang difahami berbeza daripada apa yang terkandung dalam dalil. Kalau keadaan ini berlaku, sedangkan takkan berlaku pada hakikatnya, takkan berlaku pertentangan antara dalil dengan akal. Cuma kadang-kadang keadaan ini berlaku pada perorangan. Ketika kita memahami ayat Al-Quran, kita baca Al-Quran, kemudian ada hadis Nabi SAW syarahkan ayat Quran dengan makna berbeza daripada apa yang kita faham, maka dahulukanlah dalil-dalil syarak dalam semua perkara. Dahulukan dalil syarak berbanding dalil akal. Ini kaedah yang ketiga. Kaedah yang keempat ataupun manhaj yang keempat, prinsip keempat ketika berinteraksi dengan dalil, ahli sunnah menerima semua hadis Nabi SAW yang sahih, sama ada daripada kategori mutawatir ataupun dari kategori ahad, semua sekali diterima. Itu prinsip yang keempat. Prinsip kelima, ahli sunnah wal jamaah beriman secara mutlak, iaitu secara total terhadap dalil-dalil daripada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Walaupun sebahagian daripada dalil itu tak mampu dicapai oleh akal, kerana mereka sedar bahawa akal manusia itu mempunyai fungsi yang terhad atau mempunyai kemampuan yang terhad. Ini prinsip yang kelima. Prinsip yang keenam, ahli sunnah wal jamaah
memahami dalil Al-Quran dan maknanya, begitu juga dalil sunnah dan maknanya seperti yang tertera dalam nas, yang mereka namakan sebagai zahirun nas. Erti mereka mengambil zahir nas bukan bererti mereka tidak memahami dalil. Erti zahir nas adalah mereka menerima makna yang terkandung dalam kalimah-kalimah dalil tersebut seperti yang difahami oleh salafus salih. Ini makna mengambil zahir nas. Bukan bererti menolak tafsiran. Tafsiran diterima dan erti mensyarahkan makna yang terkandung dalam nas. Mensyarahkan dan memahamkan. Namun kalau sesuatu dalil yang mempunyai makna yang jelas, kemudian ditolak makna tersebut atas alasan takwilan, ini ditolak oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi semua dalil Al-Quran dan Sunnah tidak mengandungi kesalahan. Maka apa yang perlu dilakukan adalah kita terima, faham seperti mana yang disebutkan, dan kerja ahli sunnah dan ulama sunnah seterusnya adalah memahamkan umat Islam terhadap makna yang terkandung dalam dalil. Jadi tidak ada satu keadaan sekalipun ulama ahli sunnah wal jamaah menolak makna yang zahir dalam dalil, dan kemudian mereka mengemukakan pandangan yang lain. Ini tidak berlaku di kalangan ahli sunnah wal jamaah kerana prinsip mereka mengambil makna nas secara zahir. Secara zahir artinya apa yang tertera dalam teks dan apa yang difahami oleh salafus salih. Perlu dikaitkan dengan zahir di sini adalah zahir yang difahami oleh salafus salih. Kerana sebahagian pada orang mereka menggunakan perkataan zahir nas untuk mencela ulama-ulama yang menggunakan kaedah ini. Hakikatnya makna zahir nas bukan bererti tidak menerima tafsiran. Tafsiran diterima, namun tafsiran yang tidak menolak makna yang terkandung dalam nas. Okey, di sini ada 6 prinsip yang telah kita bincangkan. Hari ini tajuk yang kita bincangkan seterusnya pada muka surat 255. Bagi yang nak tengok nota ni, nota bahasa Arab, boleh tengok di kalau tengok di Facebook saya sendiri pun, nota yang terakhir yang saya share itu adalah nota yang kita guna pakai sekarang. Kalau tidak sekalipun, insya-Allah tajuk ni tidak susah untuk tuan-tuan, kalau tuan-tuan dengar dan perhatikan, insya-Allah tajuknya walaupun tidak ada nota di depan mata tuan-tuan, tuan-tuan boleh faham dengan mudah, insya-Allah. Okey, kata Syekh, wa qad khalafa ahlu sunnati fi hadzal bab tawaif wa firaq. وقد خالف أهل السنة في هذا الباب طوائف وفرق. Okey, setelah Syekh menerangkan tentang 6 prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, beliau berkata, Syekh Hafizullah berkata, dan terdapat golongan-golongan dan kumpulan-kumpulan tertentu yang menyalahi Ahli Sunnah wal Jamaah dalam bab ini, iaitu mereka menyalahi Ahli Sunnah wal Jamaah dalam memahami erti dalil dan dalam berbeza prinsip mereka dalam menggunakan dalil, berbeza dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Siapa mereka? Minhum, antara mereka al-khawariju. Golongan pertama yang saya sebut yang berbeza dengan Ahli Sunnah wal Jamaah adalah al-khawarij. Siapakah golongan khawarij? Khawarij ialah suatu kumpulan yang mengeluarkan, ataupun satu kumpulan yang terpisah daripada jumhur muslimin, iaitu yang keluar daripada ketaatan terhadap pemerintah Islam dan mengkafirkan mereka. Jadi khawarij artinya orang-orang yang mengkafirkan pemimpin Islam, dan sebahagian daripada mereka mengkafirkan pemimpin Islam bersama dengan pegawai-pegawai kerajaan. Jadi kalau dengan istilah zaman kita sekarang, ataupun sebab ada lebih teruk lagi, yang paling dahsyat adalah yang mengkafirkan pemimpin Islam dan pegawai-pegawai kerajaan Islam tersebut. Begitu juga orang-orang yang menyokong kerajaan di kalangan rakyat jelata. Ini golongan khawarij. Kita merujuk bukan pada istilah sekarang ni, saya lebih suka pada fokuskan kepada keadaan khawarij timbul pada zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib.
Khawarij mengkafirkan Sayyidina Ali, mengkafirkan sahabat-sahabat dan juga pembantu-pembantu Sayyidina Ali, dan mengkafirkan masyarakat Islam yang berperang dengan Sayyidina Ali dan juga dengan kumpulan sebelah lagi, kumpulan pengikut Muawiyah. Jadi golongan Khawarij mereka asal mereka ialah daripada kumpulan tadi, kumpulan parti politik yang memisahkan diri daripada ketaatan atau mencabut ketaatan mereka kepada pemerintah ketika itu. Dan apakah ciri yang membezakan Khawarij dengan yang lain? Supaya makna dengan jelas, supaya jangan ada di kalangan kita yang menafsirkan Khawarij dan diletakkan kepada pembangkang di mana-mana negara. Kadang-kadang ada di kalangan kita bila cerita tentang wajibnya ketaatan pada pemimpin, maka dengan segera kita jatuhkan golongan siapa sahaja yang menyertai parti pembangkang dikatakan sebagai Khawarij. Ciri Khawarij yang paling utama adalah mengkafirkan. Adalah bukan saja mereka tidak taat, punca mereka tidak taat pada pemerintah adalah kerana mereka mengkafirkan pemerintah tersebut. Jadi asas kepada fitnah Khawarij adalah mereka mengkafirkan. Dan kenapa mereka mengkafirkan pemimpin? Puncanya berpunca daripada masalah akidah. Masalah yang paling besar sekali yang perbezaan Khawarij dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Mereka mengatakan bahawa orang-orang yang telah melakukan dosa besar, mereka telah kafir. Siapa sahaja yang berzina, yang minum arak, siapa sahaja yang menyamun dan juga melakukan perkara-perkara dalam kategori dosa besar mengikut takrifan mereka, dan mereka ada kitab tersendiri berkaitan dengan takrif dosa besar. Siapa sahaja yang melakukan dosa besar, itu orang-orang yang ditakrifkan sebagai fasik mengikut Ahli Sunnah wal Jamaah, dihukumkan sebagai kafir. Jadi keadaan manusia, keadaan umat yang ada pada golongan Khawarij dua sahaja, sama ada Islam atau kafir. Jadi orang mukmin sama ada orang beriman atau seorang yang kafir. Tidak ada golongan tengah-tengah. Tidak ada istilah golongan fasik, golongan ahli dosa, orang yang buat dosa besar. Orang buat dosa besar, mereka keluarkan daripada Islam. Jadi mereka itu sama ada iman ataupun kafir. Inilah dia golongan Khawarij, mengkafirkan. Oleh kerana mereka berpandangan bahawa siapa sahaja buat dosa besar dan adalah kafir, maka apabila mereka mendapati pemimpin Islam, pemimpin umat Islam melakukan suatu ijtihad yang berbeza dengan pandangan mereka, dan perbezaan itu berlaku pada perkara-perkara yang mereka takrifkan sebagai dosa besar, maka berlakulah fitnah mengkafirkan pemimpin Islam. Kemudian pandangan ini meleret kepada orang-orang yang menyokong orang-orang yang telah kafir dan sebagainya, sehingga menyebabkan berlakulah kumpulan Khawarij yang memisahkan diri daripada umat Islam dan mengkafirkan umat Islam atau mengkafirkan sebahagian daripada umat Islam. Jadi golongan Khawarij mereka menyalahi Ahli Sunnah wal Jamaah. Bab yang kita bincangkan sekarang, bagaimana pendirian golongan Khawarij terhadap nas, terhadap dalil. Kata Syekh, wahum wa in kanu ya'zimuna al-Quran. Mereka, walaupun mereka ini golongan yang mengagungkan Al-Quranul Karim, tidak syak lagi bahawa golongan Khawarij adalah golongan yang sangat agungkan Al-Quranul Karim. Mereka muliakan Quran, mereka hafal Al-Quran. Namun wa yatlubuna ittiba'ah, dan mereka menuntut manusia untuk mengikuti Al-Quran. Lakinnahum, akan tetapi mereka, salah mereka kat mana? Dallu fi fahmihi ala wajhihi. Kumpulan Khawarij, walaupun mereka mengagungkan Quran dan mengajak manusia untuk kembali kepada Al-Quran, namun mereka tersesat dalam memahami makna Al-Quran. Mereka tersesat dalam memahami makna Al-Quran seperti yang dikehendaki. Puncanya kenapa? Falam ya'khudhu fahmahu min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Puncanya kerana mereka tidak mengambil cara faham mereka daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan golongan Khawarij yang timbul pada zaman Sayyidina Ali, mereka ni siapa? Mereka adalah golongan bukan dari kalangan sahabat. Tidak ada seorang sahabat pun dari kalangan Khawarij. Semua golongan yang baru masuk Islam, golongan yang bersemangat untuk mengamalkan agama Islam,
golongan yang baru lahir selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka masih lagi berada di bawah ketika mereka hidup masih lagi ramai sahabat-sahabat Rasulullah. Golongan ini kenapa mereka sesat? Kerana mereka faham Al-Quran dengan cara mereka sendiri, dengan cara fikir mereka sendiri. Dalam keadaan mereka sangat mengagungkan Al-Quran, maka golongan ini adalah golongan yang ekstrim, yang melampau. Akhirnya yang berlaku, mereka mengkafirkan orang-orang yang dipandang sebagai golongan yang melakukan maksiat, itu melakukan dosa besar dalam pandangan mereka. Jadi dalam mereka memahami erti dosa besar, mereka tidak mengkategorikan dosa besar seperti mana sahabat faham. Kemudian setelah mereka mengetahui bahawa satu perkara itu dosa besar, mereka tidak menjadikan orang yang berdosa besar itu menjadi ahli fusaq atau ahli kabair seperti mana yang sahabat faham. Mereka kategorikan orang yang buat dosa besar terus kafir. Di dunia kafir dan di akhirat kekal selama-lamanya dalam Al-Quranul Karim. Okey. Jadi kata Syekh, mereka silap ke mana? Silap dalam memahami ayat Al-Quran. Kenapa boleh silap? Puncanya mereka tidak berpandukan kepada pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal tatabba'ul mutashabih min. Bahkan mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang maknanya tidak jelas pada mereka. Ayat mutasyabih adalah ayat-ayat yang maknanya tidak jelas. Mutasyabihatnya ada dua. Satu, mutasyabihat yang mutlak. Yang kedua adalah mutasyabihat yang nisbi. Dua istilah bagi makna mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat ada dua jenis. Satu, mutasyabihat mutlak, iaitu ayat-ayat yang manusia takkan tahu tentang hakikat maknanya dengan sebenar. Iaitu bila ayat-ayat berkaitan perkara ghaib. Berkaitan perkara ghaib, manusia hanya faham makna teks Al-Quran, namun hakikat dan bagaimana perkara yang disebutkan itu takkan ada manusia yang tahu. Contohnya berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan syurga, berkaitan neraka. Kita faham makna syurga, kita faham makna neraka, kita faham semua jenis azab dalam neraka, kita faham semua jenis nikmat yang disebutkan dalam syurga. Namun hakikat sebenar bagaimanakah bentuk syurga dan neraka takkan mampu kita bayangkan. Kerana apa yang ada di syurga neraka itu adalah sesuatu yang tidak sama seperti bayangan manusia. Nikmat-nikmat yang di syurga itu nikmat yang Allah kata a'adatu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah siapkan kepada seorang mukmin, seorang hamba yang taat, atau aku telah sediakan untuk hamba-hambaku yang taat suatu nikmat yang tak dapat dilihat, tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh mana-mana telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati mana-mana manusia, atau tidak terlintas dalam mana-mana pemikiran manusia. Jadi ada mutasyabihat yang mutlak, artinya ayat Quran yang takkan kita dapat faham suatu hakikat sesuatu yang disebutkan kecuali memahami maknanya secara umum. Ini namakan sebagai mutasyabihat yang mutlak, yang sampai hari kiamat kita kat dunia ni takkan kita tahu maknanya. Begitu juga berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, kaifiah sifat Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Mutasyabihat yang kedua, mutasyabihat nisbi. Mutasyabihat pada aspek tertentu atau pada sebahagian orang. Sebahagian pada ayat Quran, bila seorang baca, dia faham bahawa dia merasakan bahawa ayat ni tak jelas maknanya. Ayat ni bertentangan dengan ayat sekian dan sekian. Pada pandangan dia, pada pandangan kumpulannya, pada pandangan kelompoknya, maka mutasyabihat ini dinamakan sebagai mutasyabihat nisbi. Kebanyakan ahli bid'ah, seperti golongan Khawarij, mereka sangat terikat dengan mutasyabihat nisbi. Iaitu apabila mereka temukan ayat Quran dan mereka sebenarnya sebelum mereka baca Quran, mereka dah faham sesuatu. Mereka bila nampak orang buat dosa besar, mereka dah hukumkan orang yang buat dosa besar adalah kafir. Kafir. Ini pendirian mereka. Kemudian mereka selepas mereka buat satu pendirian dan mereka dah pegang pandangan tersebut,
baru mereka pergi rujuk ayat Quran. Maka semua ayat Quran yang menyebutkan perkara yang menyokong pandangan mereka, mereka akan bertegas dengannya, dan mereka akan tafsirkan ayat Quran tersebut sesuai dengan apa yang telah mereka fahami, apa yang telah mereka sepakatkan. Contoh golongan Khawarij, tatkala mereka pergi kepada ayat surah Ali Imran, Allah berfirman, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Allah kata di hari kiamat nanti, di suatu hari yang mana ada wajah-wajah yang wajah mereka putih, bersinar putih dan bersinar, dan ada wajah-wajah yang gelap dan hitam. Di hari akhirat nanti ada segolongan manusia yang berwajah putih bersinar, dan ada golongan yang berwajah hitam gelap. Kemudian Allah kata fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum, manakala golongan-golongan yang wajahnya hitam, akafartum ba'da imanikum, dikatakan pada mereka, apakah kalian telah pun kufur selepas kalian beriman? Ayat yang kata akafartum ba'da imanikum, kenapakah kalian kafir, kufur setelah kalian beriman? Allah kata akafartum, maka mereka kata fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun, maka rasakanlah azab atas apa yang kalian kafir dengannya. Mereka kata ayat ini berkaitan dengan ayat orang yang melakukan dosa besar. Jadi orang yang buat dosa besar, mereka orang-orang yang buat dosa besar, mereka ini kafir seperti dalam ayat ini. Dan mereka tidak menerima pandangan salafus salih yang membincangkan tentang membezakan antara orang-orang kafir dan orang-orang yang melakukan dosa besar dengan menggabungkan ayat Quran secara keseluruhannya. Sama juga golongan Khawarij, mereka pergi pada ayat Quran, mereka dah hukumkan dah orang buat dosa besar ni kafir. Mereka pergi cari ayat Quran, jumpa sampai surah Taghabun. Mereka jumpa huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Mereka jumpa perkataan kafir saja, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian. Kemudian di kalangan kalian ada yang jadi kafir, di kalangan kalian ada menjadi seorang mukmin, dan Allah Maha mengetahui Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Jadi mereka terus tangkap dalam pemikiran mereka, Allah kata sebahagian kafir, sebahagian mukmin. Jadi tak ada orang tengah. Ayat Quran kata huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Allah kata Allah ciptakan kalian, maka sebahagian kalian jadi hamba yang kufur pada Allah, kafir, dan sebahagian jadi mukmin. Jadi kata mereka mana ada fasik? Tak ada Allah sebutkan fasik sini. Jadi mereka hanya pakai ayat yang sesuai dengan mereka. Mereka tak terima ayat Quran yang lain. Ayat ni Allah sebutkan secara umum, manusia ada dua, satu kafir, seorang kafir dan mukmin. Ayat lain yang menerangkan tentang bahawa di kalangan orang beriman ada yang melakukan dosa besar namun tidak kufur. Di kalangan ahli yang dosa besar masuk neraka kemudian keluar semula. Di kalangan ahli orang Islam yang diazab dalam neraka kemudian dapat syafaat. Hadis dan ayat Quran berkaitan dengan demikian mereka tak terima. Kenapa? Sebab berbeza dengan apa yang telah mereka putuskan. Jadi mereka bila jumpa ayat-ayat Quran begini, mereka hukumkan kafir. Malah yang antara perkara yang sangat melampau, mereka menghukumkan orang-orang yang bila mampu pergi ke Mekah melakukan ibadah haji kemudian tidak pergi, mereka kata kafir. Mereka kata kafir. Sebab apa? Ayat Quran Allah kata walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ke atas manusia melakukan haji di Baitullah bagi siapa yang mampu sampai ke sana. Ayat ini berkaitan dengan kewajipan menunaikan ibadah haji. Kemudian datang ayat seterusnya, Allah kata wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang kufur, yang kafir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
sangat kaya sangat kaya dan tidak mengharap kepada alam. Jadi mereka ambil perkataan waman kafara, dan semua ayat yang menyebutkan perkataan kafir mereka akan syarahkan berdasarkan kepada fahaman mereka. Puncanya apa? Puncanya mereka tidak memahami Al-Quran dan Sunnah mengikut pandangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka cuba juga cari dalil dengan cari ayat mutasyabih, itu ayat yang boleh dijadikan sebagai hujah kepada mereka. Dan tasyabuh ataupun mutasyabih disebut adalah mutasyabih yang dikatakan makna tak jelas, artinya mereka rasakan seolah-olah ayat itu menyokong pandangan mereka. Ini golongan Khawarij. Manakala sunnah, amma sunnatu, manakala sunnah, golongan Khawarij dengan Al-Quran, mereka agungkan Quran, ajak orang berhukum dengan Al-Quranul Karim. Namun mereka tersasar dan tersalah dan tersesat dalam memahami Al-Quran, berpunca daripada mereka tak ikut sahabat Nabi SAW dalam memahami Al-Quranul Karim. Macam mana pandangan mereka berkaitan dengan sunnah Rasulullah SAW? Amma sunnatu fahum yarudduna sunnata allati tukhalifu ma yazharu lahum min al-Quran karrajmi wa nisabis sariqati wa ghairi dhalik. Manakala sunnah Nabi SAW, golongan Khawarij mereka menolak sunnah Nabi SAW yang mana makna zahirnya berbeza daripada Al-Quran yang mereka dakwa. Daripada pemahaman, daripada makna Al-Quran seperti mereka dakwa. Seperti ayat rajam. Seperti rajam. Merejam orang yang berzina. Tak disebutkan dalam Al-Quran dengan teks yang ada di depan mereka. Mereka tolak ayat hukum berkaitan merejam golongan berzina. Ataupun nisab kecurian. Asalkan curi bagi mereka potong tangan. Tapi nak katakan nisab, ada kadar nisab tertentu, mereka tidak terima. Sebab tu kita nampak golongan ISIS ketika mereka masuk di Iraq pada awalnya dan masuk ke Syria, dan mereka masuk, antara yang paling awal mereka laksanakan adalah mereka menjalankan hukuman hudud. Namun hudud yang mereka lakukan adalah hudud yang pertama sekali, mereka potong tangan pencuri. Dalam keadaan negara, dalam keadaan masyarakat berada dalam keadaan sangat lapar, masyarakat berada dalam suasana peperangan, dan mereka lapar, terpaksa curi makanan. Bila curi makanan, walaupun yang dicuri itu adalah makanan dan mereka lapar, pada mereka tak ada istilah nisab. Tak ada istilah nisab pada golongan Khawarij, kerana mereka tak temukan nisab yang Nabi sebut. Tak temukan nisab seperti Nabi sebut dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi hadis-hadis yang dikatakan kalau tak wujud dalam Al-Quran, mereka tak terima. Tapi kalau hadis, beza mereka dengan anti hadis yang lain, anti hadis yang mutlak. Kalau hadis bersesuaian dengan pandangan mereka, mereka sangat agungkan hadis tersebut. Dan ini sebenarnya perangai ini wujud pada semua kumpulan ahli bid'ah. Cuma Khawarij, keadaan mereka jelas dalam bab ini. Bab menolak hukuman rejam ke atas penzina. Mereka menolak ketetapan nisab tertentu, iaitu kadar. Bila kecurian itu tidak semua kecurian berlaku, pencuri mesti dihukumkan dengan hukuman potong tangan. Itu ikut apa yang difahami oleh Sunnah Jamaah. Manakala golongan Khawarij, semua yang mencuri mereka akan potong tangan, tak kira berapa nisabnya, tak kira berapa kadarnya. Begitu juga golongan dalam bab akidah, mereka bertegas menolak hadis-hadis syafaat. Mereka ni bertegas menolak semua hadis berkaitan dengan syafaat. Kenapa mereka tolak hadis syafaat? Bukan kerana tak sabit. Mereka sangat agungkan ayat Quran, mereka sangat agungkan hadis Nabi SAW dan bab yang lain. Tapi bab syafaat mereka tak terima. Puncanya kenapa? Sebab kalau mereka terima hadis syafaat, maka akan terbatallah ajaran mereka. Mereka kata orang yang berdosa besar, kafir di dunia, dan kekal selama-lama dalam neraka. Sedangkan dalam hadis Nabi SAW, antara jenis syafaat Nabi SAW adalah mengeluarkan ahli neraka daripada neraka setelah mereka merasai seksaan azab Allah Subhanahu Wa Taala di neraka dalam kadar masa tertentu. Betul, hadis yang Nabi sebut yakhruju qaumun minan nar ba'dama massahum minha.
akan keluar satu kaum daripada api neraka. Selepas mereka diazab di sana, semua ditolak oleh golongan Khawarij. Sebab tu dengan tidak segan silu, mereka menolak semua hadis-hadis bab syafaat. Dan syafaat yang mereka tolak adalah syafaat Ahlul Kabair. Syafaat Nabi dan ataupun syafaat orang soleh kepada orang-orang yang melakukan dosa besar. Kenapa? Bukan sebab ianya tidak sabit, tapi sebab apa yang terkandung dalam hadis ini bertentangan dengan apa yang telah mereka putuskan. Jadi, macam mana cara mereka nak berhadapan dengan Ahlussunnah wal Jamaah? Kita tahu bahawa mereka ni, cara mereka adalah mereka cari ayat Al-Quran. Cari ayat Quran yang menyokong mereka. Caranya bagaimana? Ambil perkataan, potong ayat Quran, ambil separuh, ambil hujung atau ambil awal, tanpa dibacakan penuh, diambillah dalam dibuangnya konteks ayat Quran, hanya dia ambil lafaz-lafaz yang dilihat menyokong mereka. Ketika mereka tolak hadis syafaat yang sahih, mereka bawa ayat surah Mudaththir. Mereka tahu fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Di hari akhirat, golongan ahli maksiat ini takkan mendapat manfaat daripada orang yang cuba memberikan syafaat. Mereka menggunakan ayat-ayat syafa'ah al-manfiyah, syafaat yang Allah tolak ni, untuk menolak wujudnya syafaat yang Allah terima. Mereka tolak banyak ayat Quran dan hadis-hadis berkaitan dengan syafaat. Sebab itulah, golongan ahli bid'ah ini, mereka hanya terima ayat Quran dan hadis dikatakan sesuai dengan apa yang mereka tetapkan. Punca asal mereka adalah mereka mendahulukan pandangan mereka terhadap pemahaman sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Mereka pergi tengok Quran berkaitan surah Asy-Syu'ara, mereka kata fama lana min syafi'in. Tak ada siapa yang bagi syafaat kepada kami. Mereka pergi kat surah Al-Baqarah, mereka baca ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmul bay'un fihi wala khullah wala syafa'ah. Wahai orang-orang beriman, infaklah, keluarkan harta kamu, berinfak fi sabil, infaklah harta kalian dengan apa yang Allah rezeki kepada kalian sebelum datang satu hari nanti tidak berguna pada hari tersebut jual beli, tak ada bergunanya rakan taulan, tak bergunanya syafaat. Ini berkaitan dengan ayat-ayat syafaat yang Allah nafikan, tapi mereka gunakan ayat ini untuk menolak hadis-hadis yang mengisbatkan syafaat. Dan ini kaedah ahli bid'ah secara umum. Jadi mereka hanya terima ayat Quran yang sesuai dengan mereka dan mereka tolak ayat Quran yang tidak sesuai. Macam mana cara mereka tolak? Cara mereka tolak adalah tidak menerima zahir makna. Jadi mereka akan takwilkan makna yang tidak sesuai dengan pandangan mereka dengan takwilan yang mereka kehendaki. Sebab itulah kita lihat kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib tatkala bersetuju dengan Ibn Abbas untuk pergi bertemu dengan golongan Khawarij untuk berhujah, kata Sayyidina Ali kepada Ibn Abbas, berhujahlah dengan mereka dengan menggunakan hadis Nabi. Bukan guna ayat Quran. Sebab apa? Golongan Khawarij dan golongan Ahli Bid'ah ni mereka menggunakan ayat Quran. Ayat Quran sifatnya umum. Dan ayat Quran ini mesti ditafsirkan dengan hadis Rasulullah SAW. Kalau kita gunakan ayat Quran, kemudian dengan cara faham kita, bertemu dengan mereka dengan cara faham mereka, seolah-olah ayat Quran bertentangan. Namun apabila kita gunakan ayat Quran, bacakan ayat Quran, kemudian bawakan hadis Nabi yang menerangkan makna Al-Quranul Karim, maka akan menjadi hujah kepada mereka atau hujah ke atas mereka. Dan inilah dia kaedah yang benar. Tatkala kita membincangkan makna Al-Quranul Karim, hendaklah kita tafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Pertama sekali, ayat-ayat mutasyabihat, terutama mutasyabihat nisbi, diterjemahkan atau ditafsirkan sesuai dengan ayat-ayat muhkamat. Kemudian ayat-ayat yang sama perlu dipadankan dengan dalil-dalil daripada hadis Rasulullah SAW. Kemudian ayat dan hadis yang sama perlu disesuaikan dengan pandangan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dan walillahil hamd, agama ini agama yang diwarisi. Kesempurnaan agama Islam telah pun wujud sejak pada zaman Nabi SAW. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Agama Islam telah sempurna sejak pada zaman Rasulullah. Maka kerja kita hanyalah mengkaji semula, melihat semula asar-asar sahabat Nabi SAW. Kaji semula hadis-hadis Nabi SAW. Kerana kesempurnaan dalam beragama adalah dengan mengikuti generasi awal
ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengiktiraf zaman mereka sebagai zaman yang terbaik. Zaman mereka Allah namakan, Allah katakan bahawa Allah sempurnakan agama pada umat yang ada pada zaman tersebut. Jadi agama Islam sempurna. Sempurna dari segi penurunannya, sempurna dari segi apa? Pengamalannya. Di zaman Nabi SAW, sempurna dari segi kefahamannya. Semua sekali sempurna pada zaman tersebut. Jadi cara yang betul adalah hendaklah kita memahami Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang difahami oleh generasi awal. Okey, ni golongan pertama. Khawarij. Dan Syekh kata, wa ammal ijma', manakala berkaitan dengan ijma'. Tadi Al-Quran dah, Sunnah dah. Macam mana dengan ijma'? Wa ammal ijma'u faminhum man yunkiruhu. Manakala berkaitan dengan ijma', di kalangan golongan Khawarij ada yang menolaknya, tolak secara total. Wa minhum man ya'tabiru al-ijma'a qabla huduthil firqah ataupun qabla huduthil furqah. Sebahagian daripada mereka, sebahagian tolak ijma' secara total. Mereka tak terima ijma'. Tak ada dalam pandangan mereka makna ijma'. Sebahagian mereka terima ijma' yang berlaku sebelum berlakunya perpecahan. Itu sebelum berlakunya peperangan Siffin. Sebelum tu mereka terima. Selepas mereka keluar daripada jamaah kaum muslimin, mereka kata tak ada lagi ijma'. Ijma' yang tinggal hanyalah amma ba'daha fala ijma'a illa ijma'a ta'ifatihim faqat. Manakala selepas berlakunya perpecahan, maka ijma' tak akan berlaku kecuali ijma' yang berlaku sesama mereka. Ini golongan Khawarij. Golongan Khawarij ni ada banyak kumpulan. Tuan-tuan boleh cek, boleh baca semula tentang Khawarij. Selepas mereka keluar, mereka ni Khawarij yang keluar, yang tarik sokongan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, ialah golongan Khawarij dan golongan Syiah sendiri. Syiah yang mengaku ikut Sayyidina Ali, hakikatnya mereka sama. Mereka ni sama-sama sabotaj kepada Sayyidina Ali. Kemudian golongan Khawarij keluar. Sebab Khawarij keluar, baru nampak Syiah dengan Khawarij berbeza. Sebelumnya Syiah Khawarij adalah ada dua kumpulan yang berasal daripada satu ideologi. Ini akan dibincangkan oleh dalam bab firaq. Macam mana berlakunya perpecahan antara umat Islam, terutamanya sampai pada bab macam mana golongan Syiah dan golongan Khawarij boleh berpisah. Sedangkan mereka, semua mereka ini pengikut Abdullah bin Sabah pada suatu ketika dahulu. Mana ketika zaman Sayyidina Ali. Okey, manakala ijma'? Ijma' sebahagian mereka terima, sebahagian mereka mengatakan, sebahagian mereka tolak, sebahagian lain mengatakan bahawa ijma' yang diterima hanyalah ijma' sebelum berlakunya peperangan Siffin, sebelum berlakunya perpecahan. Okey. Kumpulan yang kedua yang menyelisih Ahli Sunnah wal Jamaah dalam bab dalil dan istidlal. Wa minhum asy-Syiah. Antara mereka, itu mereka yang berbeza pandangan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, berbeza pendirian dengan Ahli Sunnah wal Jamaah dalam memahami dalil dan dalam menerima bentuk dalil, adalah Syiah. Wa hum asyaddul firaqi mukhalifatan li ahli sunnati wa ab'adihim an tariqil haqqi fil i'tiqadi 'ammah wa fi hadzal bab khassah. Kata Syekh, Syiah adalah suatu kelompok yang paling teruk, yang paling jauh perselisihan mereka dengan Ahlussunnah wal Jamaah, dan yang paling jauh tersesat daripada jalan kebenaran dalam bab akidah dan dalam bab penerimaan dalil. Dalam bab ini secara khusus, itu bab memahami dalil dan berinteraksi dengan dalil. Kat mana sesat Syiah? Fal Qur'anu yarawnahu muharrafan. Manakala Al-Quranul Karim, mereka berpandangan bahawa Quran ini telah diubah. Wa sannafa ba'duhum faslul khitabi fi ithbati tahrifi kitabi Rabbil Arbab. Sebahagian daripada mereka, di kalangan orang Syiah, sebahagian daripada mereka mengarang sebuah kitab yang bertajuk Faslul Khitab fi ithbati tahrifi kitabi Rabbil Arbab. Faslul Khitab, satu kata-kata putus daripada nas
untuk mensabitkan bahawa kitab Allah Subhanahu Wa Taala telah diubah, untuk mengisbatkan penyelewengan yang berlaku dalam Al-Quranul Karim. Kitab ini adalah kitab yang sangat kontroversi. Kitab yang ditulis oleh Hussein An-Nuri At-Tabrusi. Okay. Faslul Khitab dengan banyak lafaz lah. Yang awalnya semua Faslul Khitab. Faslul Khitab fi isbati tahrifi kitab Rabbil Arbab. Kitab ini kitab yang kontroversi. Sebab itulah kalau kita pergi ke library Syiah, jarang ditemukan. Kecuali library yang pelajar-pelajar dirasat ataupun library di tempat ulama-ulama firaq di kalangan mereka. Kenapa? Sebab apa yang disebutkan dalam kitab ini dan juga hadis-hadis yang dinisbahkan kepada imam-imam dalam yang disebutkan dalam kitab ini, yang disebutkan oleh seorang ahli hadis Syiah, ahli hadis mereka lah, bukan ahli sunnah, yang mereka dianggap sebagai ahli hadis, suatu perkara yang menjadi bola tanggung kepada golongan Syiah. Jadi kitab ini kitab yang tidak banyak dicetak. Walaupun kita jumpa dengan Syiah kat Malaysia ke, Syiah mana sekalipun, mereka akan menafikan sekeras-kerasnya. Kami tak kata Quran ini berubah. Kami pun terima. Sebab apa? Sebab ayat Quran jelas menyatakan bahawa Quran ini akan dipelihara oleh Allah SWT. Allah turunkan Quran dan Allah akan pelihara. Jadi, apa yang ditulis oleh ulama besar mereka ini, suatu perkara yang menjadi bola tanggung pada mereka yang mereka tak mampu jawab. Akhirnya dalam bab ini, ramai di kalangan golongan Syiah menafikan perkara ini. Walaupun apa yang disebutkan oleh Hussein An-Nuri At-Tabrusi dalam kitab beliau ini merupakan teks-teks dan nas-nas yang diambil daripada kitab-kitab ulama Syiah yang sebelumnya. Jadi kitab ini yang ditulis oleh Hussein At-Tabrusi ataupun daripada Hussein An-Nuri, bukanlah beliau datang dengan bawa kaul baru. Beliau hanya menukilkan kata-kata ulama Syiah yang terdahulu, menyebabkan kitab ini adalah kitab yang sangat kontroversi, yang disebutkan yang menjadi satu kitab yang sangat kontroversi di kalangan pengikut Syiah, malah di kalangan ulama Syiah sendiri. Namun bagi kita Ahli Sunnah wal Jamaah, kalau tak ada kitab ni sekalipun, kita rujuk kepada pandangan mereka, merujuk kepada kata-kata mereka dan merujuk kepada kitab-kitab mereka yang lain. Kalau tak dikumpulkan dalam satu kitab seperti mana yang dibuat oleh Hussein Tabrusi sekalipun atau Hussein An-Nuri ni, kita tahu bahawa itulah yang sebenarnya. So itulah kalau kita temukan golongan Syiah, apa pendirian mereka terhadap kitab Faslul Khitab. Ada yang kata kitab ni, kalau orang jahil kata kitab ni tipu ni, kitab dusta ni. Tapi di kalangan ulama mereka, di kalangan murid-murid Hussein Tabrusi sendiri, mereka kata kitab ini hakikatnya Syekh hanya kumpulkan kata-kata ulama dahulu, tapi Syekh tak beriktikad seperti itu dan sebagainya. Mereka kaedah yang mereka pakai adalah mereka mentakwilkan apa yang terkandung dalam kitab. Ini dahsyatnya ahli bid'ah. Syiah ni mereka bukan sahaja ayat Quran dan hadis yang ditakwilkan sesuai dengan pandangan mereka, pandangan ulama-ulama mereka kemudian yang mengeluarkan fakta dan mengeluarkan khulasah apa yang mereka faham sekali daripada Islam sekalipun, mereka takwilkan perkataan manusia. Itu perkataan guru-guru mereka yang dianggap bertentangan dengan apa yang mereka bertentangan dengan kemaslahatan mereka semasa. Jadi golongan ini golongan yang paling jauh. Jadi iktikad yang mengatakan Quran ini berubah bukan datang pada zaman Hussein Tabrusi, zaman-zaman baru ni. Dia telah wujud sejak zaman dahulu dan terbukti apabila ulama besar mereka sendiri yang menulis kitab tersebut. Ini berkaitan dengan Quran. Jadi sumber utama mereka dah kata berubah, dan ada mushaf Fatimah yang lebih sempurna, lebih kurang 150,000 ayat yang lain, atau beberapa ayat yang lain disebutkan banyak ayat yang telah dikatakan Abu Bakar membakar dan memusnahkannya. Ada jumlah yang sangat banyak ayat Quran yang telah dimusnahkan oleh Abu Bakar menurut tuduhan mereka. Jadi Syiah satu masalah pada sumber pertama Al-Quran. Manakala sunnah Nabi SAW, wa amma sunnatu fahum la ya'tadduna bimarwiyati ahli sunnati limaji'iha min tariqi sahabah wa lam yaslam min ta'ni ar-rafidah illa afradun qala'il min as-sahabah.
Kata Syekh, dan Syekh menukilkan daripada kitab Ibnu Qayyim rahimahullah, daripada Mukhtasar As-Sawa'iq. Bab sunnah, bagaimana pendirian Syiah terhadap sunnah Nabi SAW, mereka tidak menerima riwayat-riwayat hadis dalam yang diriwayatkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, kerana riwayat tersebut datang daripada jalan sahabat. Apa masalah mereka tak terima hadis? Masalahnya dalam bab agama, dalam bab periwayatan hadis, sanad tu mesti bersambung pada sahabat. Mana boleh orang nak terima hadis daripada Rasulullah tanpa melalui sahabat Nabi. Selepas Nabi wafat, kita ambil agama dengan siapa? Kita ambil dengan sahabat. Syiah ni masalah utama mereka, bukan masalah, inilah dari perancangan jahat utama Abdullah bin Sabah. Mereka memutuskan umat Islam kerana Abdullah Sabah nak ajak orang kufur keluar dari Islam. Nak ajak orang tinggalkan agama Islam dengan cara mengatakan bahawa jom murtad, takkan orang ikut. Jadi caranya adalah mereka cuba cari satu syiar tertentu, cara strategi yang jelas, dengan apa? Dengan mengagungkan Ahli Bait. Dengan mengambil kesempatan di atas pertelingkahan yang berlaku di kalangan Ahli Bait dengan sebahagian daripada sahabat Rasulullah yang lain. Jadi mereka membayangkan seolah-olah permusuhan di kalangan Ahli Bait dengan sahabat itu suatu permusuhan yang jelas, bukan suatu salah faham dalam bab yang terhad. Jadi mereka bayangkan permusuhan sejak pada zaman Nabi di kalangan sahabat ni adanya sifat dendam dan dendam kesumat yang ada dalam jiwa sahabat. Mereka cuba nak bunuh Ahli Bait, mereka timbulkan suasana permusuhan di kalangan sahabat. Itu yang mereka bayangkan. Dan bila orang seolah-olah bila orang nak beragama Islam ni perlu pilih, nak pilih sahabat Nabi ke nak pilih Ahli Bait. Seolah-olah sahabat dan Ahli Bait ni bergaduh dan bermusuh. Dan inilah yang dibayangkan oleh Syiah. Jadi orang-orang yang cara mereka bila mereka berjaya wujudkan riwayat adanya pergaduhan dan permusuhan yang ketara antara sahabat Ahli Bait, maka mereka angkat bendera Ahli Bait. Akhirnya orang awam yang terpengaruh, yang dengan atas dasar cintakan Rasulullah dan cintakan anak keturunan Rasulullah, sebahagian mereka cenderung pergi kepada ajaran Syiah. Dan mereka ni yang terpengaruh di kalangan orang-orang jahil. Jadi macam mana mereka buat? Bijaknya Abdullah bin Sabah dan juga pengikut-pengikut mereka cuba putuskan pengikut mereka daripada sumber asal. Iaitu mereka cuba putuskan umat Islam yang ingin dimurtadkan pada peringkat awal yang tak mampu. Dan cara mereka adalah angkat syiar Ahli Bait. Dan cara kedua adalah memutuskan hubungan mereka dengan sumber agama. Al-Quran dikata ditambah dan ditolak. Al-Quran dikatakan kurang. Yang mana ada di depan mata mereka tafsirkan, ada makna zahir, makna batin. Hanya imam mereka yang tahu. Hadis Nabi SAW mereka tak terima. Jadi hadis-hadis mereka dapat dari mana? Hadis-hadis hanya diterima sekiranya hadis itu diriwayatkan daripada sahabat yang tak dikafirkan. Berapa jumlahnya? Mereka khilaf antara 3 hingga 6 orang atau hingga 7 orang. Kalau tak termasuk dengan Ali, Hasan dan Husain. Yang lain hanya 3 hingga 6 orang. Antara 3 atau 6 orang yang tidak dikafirkan tersebut, tidak banyak hadis yang mereka riwayatkan. Jadi Syiah kalau mereka kata mereka terima hadis, bukan hadis seperti mana difahami oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Kerana hadis mereka tidak melalui sahabat. Hadis mereka apa? Hadis mereka kebanyakannya melalui orang-orang watak-watak yang mereka wujudkan. Walaupun kewujudan watak ini benar-benar wujud. Benar, imam-imam yang mereka sebutkan memang imam-imam di kalangan anak keturunan Nabi SAW, di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, sebahagian daripada mereka. Mana imam-imam yang awal adalah di kalangan ulama-ulama Ahlussunnah. Kemudian di kalangan keturunan Nabi, yang mana di kalangan Ahlussunnah secara umum, walaupun mereka bukanlah di kalangan ulama yang hebat seperti pada zaman awalnya. Inilah imam-imam, orang-orang yang agung dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka ambil nama-nama imam tadi untuk menggantikan sahabat-sahabat Rasulullah. Jadi mereka terpaksa kebarkan bendera, menaikkan nama Ahli Bait, dan mereka menggunakan nama-nama watak-watak, nama-nama imam-imam utama ni. Mereka ambil anak keturunan Sayyidina Ali, imam pertama Ali bin Abi Talib, kemudian anaknya Hasan bin Ali,
kemudian adiknya Husain, kemudian keturunan Husain Ali bin Zainal Abidin, datang Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Sadiq, Musa Al-Kazim, Ali Ar-Ridha, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, Al-Hasan Al-Askari. Kemudian Hasan Al-Askari tak ada anak, mereka wujudkan watak baru nama Muhammad Al-Mahdi, itu Al-Mahdi Muntazar. Direkalah cerita, pelbagai jenis cerita bahawa Al-Mahdi ini sebenarnya wujud, walaupun Muhammad Al-Mahdi Muntazar yang mereka sebutkan itu tidak wujud pun. Dikatakan lahir pada tahun 255 Hijrah. Ceritanya diwujudkan dan menghilangkan diri di bawah sirdap, di bawah satu lubang yang ada di rumah bapanya, dan ada dan macam-macam akidah yang timbul selepasnya mereka wujudkan. Puncanya kenapa? Sebab mereka mesti wujudkan satu sumber yang boleh dipegang. Mana boleh tinggalkan Quran dan Sunnah, kemudian orang Islam yang ikut mereka tak ada sumber. Jadi mereka perlu wujudkan sumber. Jadi mereka terima, mereka riwayatkan hadis-hadis dekat dalam kitab Ahlussunnah wal Jamaah dengan sanad mereka ubah, letakkan, tempelkan nama imam-imam mereka. Jadi hadis-hadis yang mereka terima, hadis yang bersesuaian dengan apa yang mereka yang bersesuaian dengan ataupun tidak bertentangan dengan akidah mereka, mereka terima, masukkan dalam kitab mereka, kemudian mereka tambahkan hadis-hadis yang berkaitan dengan permusuhan antara sahabat dengan ahli bait. Mereka tambahkan kisah-kisah riwayat palsu yang menisbahkan kata-kata tersebut kepada imam-imam ahli bait yang membenci sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan begitu, oleh kerana akidah Syiah dari semasa ke semasa berubah-ubah, maka didapati bahawa riwayat-riwayat yang ada pada kitab Syiah yang awal, hadis-hadis yang diterima pada Syiah pada peringkat awal, sangat berbeza daripada riwayat-riwayat yang wujud dalam kitab-kitab kemudian. Akhirnya mereka berlakunya satu masalah besar di kalangan Syiah sendiri untuk mentahqiqkan manakah hadis yang diterima, mana yang tak terima. Akhirnya mereka wujudkan satu kaedah, pemahaman Al-Quran dan hadis tidak dibuka pada orang awam, hanya pada orang-orang tertentu di kalangan imam-imam mereka, di kalangan orang-orang yang layak sebagai imam atau sebagai wakil imam, atau di kalangan marja' dini tertentu yang boleh tafsirkan ayat Quran dan sunnah. Hanya mereka yang boleh bercakap tentang agama, yang lain hanya patut dengar dan terima. Ini adalah penyelewengan yang wujud dalam agama Syiah. Dalam bab Al-Quran mereka kata kurang. Al-Quran yang ada sekarang tak full, tak sempurna. Bab sunnah, Syiah kata sunnah Nabi SAW kalau datang daripada jalan sahabat tak diterima. Sebab apa? Sebab sahabat mereka telah kafirkan. Jadi mereka gantikan dengan watak baru di kalangan anak-anak keturunan Sayyidina Ali, daripada anak-anak Fatimah, keturunan Nabi SAW. Mereka gantikan watak dan mereka pilih-pilih hadis yang mereka terima. Mereka gantikan sanad dengan sanad-sanad mereka. Kemudian sebahagian daripadanya sanadnya benar, kemudian disambungkan dengan hadis yang lain, menggunakan talfiq dalam sanad dan sebagainya. Macam-macam cara penipuan dibuat. Kemudian mereka tambahkan garam dan gula untuk mencantikkan buku mereka dengan riwayat-riwayat palsu yang menceritakan tentang permusuhan ahli bait, dan juga dengan riwayat-riwayat palsu yang diriwayatkan daripada Ahlul Bait yang membenci sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menambahkan peristiwa-peristiwa yang dianggap sesuai. Diwujudkanlah beberapa peristiwa yang tak pernah wujud dalam sejarah. Jadi kita akan temukan dalam kitab-kitab riwayat Syiah. Sebab tu kitab Syiah, kitab hadisnya sangat panjang. Sebab apa? Kebanyakan hadisnya dah ditambah-tambah ikut kepada kesesuaian dan kehendak mereka. Sebab itulah takkan wujud, tidak ada sampai zaman sekarang, tidak wujud ilmu jarah wa ta'dil yang sebenar di kalangan Syiah. Kalau riwayat, tidak ada satu kaedah yang kata seorang perawi ni dikatakan sebagai thiqah. Ini kalau perawi dikatakan thiqah dengan kaedah jarah wa ta'dil seperti Ahlussunnah wal Jamaah, yang boleh mengetahui riwayat sahih tak sahih berdasarkan pada perawi. Kalau begitu dibuat, sudah pasti akan didapati bahawa dalam kitab Syiah tak ada hadis mereka bercanggah satu sama lain. Bagaimana cara Syiah buat? Perawi ni kadang-kadang jadi thiqah kalau hadis itu sesuai dengan mereka. Kadang-kadang perawi ini dihukumkan sebagai
dihukumkan sebagai sangat lemah dan tidak sesuai kalau tidak kuat apabila hadis yang dibawa itu bertentangan dengan akidah mereka. Itu penyelewengan yang berlaku dalam golongan Syiah. Wa ammal ijma', manakala berkaitan dengan ijma', iaitu dalil yang ketiga, fa aktsaruhum yuhiluh, kebanyakan mereka mengatakan mustahil ianya boleh berlaku. Wa man yuthbituhu fa inna ma yaqsudu ijma'u Syiah duna ghairihim, kebanyakan mereka kata takkan berlaku ijma'. Ada di kalangan mereka kata boleh berlaku ijma', tapi maksud ijma' pada mereka adalah hanyalah ijma' di kalangan ulama Syiah, bukan ijma' yang lain. Ini adalah dinukilkan daripada kitab Awailul Maqalat. Dan apa yang tinggal, kata Syekh, wa ajallu masadirihim ma ja'ahum 'anil a'immatil ma'sumin 'indahum, dan sumber yang paling agung di sisi mereka adalah hadis-hadis ataupun kata-kata yang diriwayatkan daripada imam-imam mereka yang maksum dari sisi pandangan mereka. Iz ya'taqiduna anna kulla ma yatakallamu bihi ha'ula'il a'immah dinun yudanullahu bihi wa syari'atun yajibu ittiba'iha. Mereka kata, mereka beriktikad bahawa imam-imam mereka ini yang maksum, segala apa yang mereka perkatakan adalah adalah agama yang perlu mereka beragama dengannya, dan apa-apa yang disebutkan oleh imam-imam yang mereka sebutkan merupakan syariat yang wajib diikuti. Akhirnya hadis Nabi SAW difahami dengan gaya mereka sendiri, iaitu tanpa memerlukan para sahabat. Akan timbul masalah kemudian, macam mana imam-imam mereka yang lahir pada tahun kemudian, lahir pada zaman-zaman kemudian yang tak sempat jumpa dengan Nabi SAW, boleh mengeluarkan, boleh tahu apa isi kandungan hadis. Akan jumpalah macam-macam akidah yang lain, akidah-akidah yang mereka timbulkan dan wujudkan. Dan akidah Syiah berubah daripada masa ke semasa, dan puncanya mereka mengamalkan kaedah taqiyah. Mereka sembunyikan akidah mereka ketika waktu-waktu perlu, mereka zahirkan kemudian mereka sembunyikan semula. Jadi Syiah ni tak pernah bercakap suatu perkara yang konsisten. Sebab itulah daripada dulu sampai sekarang usaha untuk mendekatkan Ahlussunnah wal Jamaah itu susah berlaku, dan memang takkan berlaku. Dan kerana apa? Kerana tidak ada sumber dalil yang boleh dirujuk. Kerana sejak daripada awal lagi ada golongan yang berpura-pura, iaitu golongan Syiah yang bertaqiyah, seolah-olah pada suatu ketika mereka sepakat untuk bersepakat apabila persepakatan itu menguntungkan mereka, dan apabila sampai pada suatu ketika persepakatan itu merugikan mereka, mereka akan langgar segala jenis perjanjian atau persepakatan yang dilakukan. Sebab itulah Ahlussunnah yang bijak, mereka tidak akan menyokong usaha untuk mendekatkan fahaman. Manakala untuk bekerjasama dalam bab-bab politik tertentu, dalam bab-bab yang disepakati, itu bergantung pada ijtihad pemimpin Islam. Tapi berkaitan dengan akidah, jangan sampai ada orang Islam yang boleh menerima ajaran Syiah sebagai ajaran yang boleh diterima, kerana ini usaha yang sangat batil, usaha yang jauh daripada jalan kebenaran. Okey. InsyaAllah pada kelas kita akan datang, kita akan berbincang tentang kumpulan-kumpulan yang lain yang berbeza dengan Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab dalil dan juga dalam bab pendalilan, bab dalil dan cara berinteraksi dengan dalil. Kita akan bincangkan dengan golongan Mu'tazilah, selepas ini golongan Ahli Kalam semuanya. Mu'tazilah, malah kita akan bincang juga tentang bab Asy'ariyah, golongan Mutasawwifah dan sebagainya, di mana adanya perbezaan dan sebagainya. Dan kalau bab Asy'ariyah kita bincangkan kat mana dan apakah yang dimaksudkan perbezaan tersebut. Adakah perbezaan yang memerlukan kepada mengeluarkan mereka dari Ahlussunnah wal Jamaah, ataupun bagaimana, akan dibincangkan dengan lebih detail lagi pada pertemuan kita pada minggu hadapan, insya-Allah. Jadi sekarang ni kita dapat Allahu hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.